الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. أما بعد، اللهم بارك لنا في الرجاب وشعبان وبلغنا رمضان. Bagi sahibul fadilah, Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, mudah-mudahan insya-Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayahnya, kerana dengan keizinan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita bersua muka. Lama dah tak jumpa di masjid ni. Alhamdulillah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Lama dah kita tak jumpa. Dengan rahmat dan izin Allah, insya-Allah kita meneruskan kembali kuliah kita di sini. Cuma dulu jadual kita Jumaat malam Sabtu minggu kedua. Lah kita tukar Sabtu malam Ahad minggu kedua juga, insya-Allah. Terusan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada malam ni tuan-tuan, saya nak bawa pendengaran tuan-tuan untuk sama-sama kita kembali bermuhasabah. Tak lama dah kita nak berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak. Kita ada satu lagi pertemuan insya-Allah pada bulan depan, bulan Mac, minggu kedua sebelum kita jumpa Ramadan. InsyaAllah kalau ditakdirkan umur kita panjang, kita jumpa, kita akan bercakap khusus bab Ramadan pada pertemuan akan datang. Cuma malam ni tuan-tuan, malam ni malam berapa rejab? Oh, ada soalan bocor dekat jam tu. Oh, kira boleh jawab lah, 20 rejab. Jadi malam ni malam 21 lah. Ke hari ni 20? Rejab ni bulan yang ke berapa dalam Islam? Bulan yang ke 7. Dia ada juga situ 27 1444. Oh, tak cik tanya soalan bocor. Makna kata kita berada pertengahan tahun, dah masuk dah suku yang kedua. Kalau main bola tu separuh masa yang kedua, tahun 1444 Hijriah. Nah, Rejab bulan 7, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan 9. 7 bulan dah kita lepas 1444 Hijriah. Malam ni tuan-tuan,
Hal nombor satu sekali, saya nak ajak kita semua mai sama-sama kita tepuk dada tanya iman. Bukan dia nak tuding jari kat orang lain, kita pakat-pakat tanya sat dalam diri 6 bulan yang lalu dalam tahun 1444 ni. Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir, Rejab, Sya'ban, nak masuk Sya'ban dah ni. Rejab ni. Tanya sat dalam diri 6 bulan yang telah berlalu dalam tahun 1444 Hijriah ini. Dapat tak lagi yang kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam 1 Muharram? Cuba renung sat kelipak sungguh gak noh. 6 bulan dah habis ni, makna kata setengah tahun dah habis ni. Dapat tak apa yang kita minta pada Allah pada malam 1 Muharram? Soalan pertama yang kita buat doa awal tahun, doa akhir tahun tu adat atau ibadat? Adat ke ibadat? Orang doa, aku pun doa. Kita minta apa pada Allah? Berapa perkara yang kita minta pada malam doa awal tahun tu? Berapa perkara? Ingat tak? Ingat ke tak? Dah lama tak main, cengih lah tu. Berapa perkara kita minta? Bukan tak ingat Ustaz, ingat tapi lupa. Kita minta 3 benda. Apa dia 3 benda tu? Tu aku tak mau jawab. Ustaz Mi dah lah tanya berapa, lepas tu suruh kira pula. Kita minta malung pada Allah 3 benda pada malam awal Muharram hari tu. Kita minta apa? Cuba buat checklist. Tanda Ustaz, nombor 1 dapat tak lagi, nombor 2 dapat tak lagi, nombor 3 dapat tak lagi. 6 bulan dah ni, nak tunggu bila lagi? Apa dia yang kita minta ke Allah 3 perkara tu? Boleh kita fikir, aku sendiri pun lupa dah aku minta datang apa. Agak-agak Tuhan nak bagi ya, tuan. Saya tanya di masjid mana pun yang mereka jawab, murah rezeki, mati iman. Itu yang dia tahu. Betul ke lah no? Nak apa lagi? Nak mati iman, nak murah rezeki, nak panjang umur. Betul lah. Hal nombor 1, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan daripada gangguan iblis dan setan dan kuncu-kuncunya. InsyaAllah ini dapat clear lah. Nombor 2 apa dia? Nombor 2, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan daripada godaan hawa nafsu. Minta Allah jaga kita daripada godaan nafsu. Kita mengaji dah, kita tahu dah nafsu ni ada berapa tingkat, ada berapa maqam nafsu. Yang kata nafsu ni ada berapa maqam, ingat tak? Malu ingat tak malu? Lagi tak dengar lah. Kata ingat sekali tanya perasaan syok kan lah sekali-sekala wajib kalau kita buat soalan. Malam ni peperiksaan, tak bagi kertas, tak usah tulis nama, jawab ya. 7 tingkatan maqam daripada maqam amarah, nafsu yang paling rendah, nafsu amarah, sampailah nafsu yang sempurna, nama dia nafsu kamaliyah. Kena kenal lah kita, agak-agak aku ni kau dari segi maqam nafsu ni aku duduk nombor berapa? Nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu mulhamah, kemudian mutmainnah, kemudian radiyah, kemudian mardiyah, kemudian kamaliyah. Daripada nafsu amarah yang ajak buat jahat, inna nafsa la amaratun bisu, nafsu yang sentiasa ajak buat jahat. Denak lawamah, mula dah berjinak nak buat baik. Kemudian mulhamah, dia dah seronok buat baik. Kemudian nafsu mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang, duk maqam nombor 4 ni pun subhanallah, alhamdulillah dah. Pertama, minta jauh dalam doa kita awal tahun, jauh daripada setan, iblis, kuncu-kuncunya. Yang kedua, daripada gangguan hawa nafsu. Dan hak nombor 3 ni yang kita nak kena perhati sah.
Nombor 3, kita minta apa ke Allah? Kita minta sungguh-sungguh pada Allah agar Allah campakkan merasai lazatnya kita melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa lazat dalam beribadah pada Allah. Salat kita rasa lazat. Nah, hang semayang duduk ke, hang semayang berdiri ke, rasa sonok sangat sebab Allah bagi lagi ruang kesempatan untuk kita nak beribadah pada Allah. Buat sekecil-kecil ibadah, kita bersedekah, kita angkat gangguan di tengah jalan, batu ke, kayu jatuh tengah jalan ke, apakah, segala kecil-kecil kebaikan kita merasailah lazat buat kerana Allah. Rasa ke tak lagi? Kalau tak rasa, kena cari. Sebab tu malam ni tuan-tuan, saya nak ajak sama-sama sebelum kita sambung balik insya-Allah. Nah, kitab kita tu kita tengok pesanan daripada Syekh Imam Hatim Al-Assam rahimahullah yang dipetik daripada kitab Ayyuhal Walad, yang risalah yang saya fotostat, yang saya bagi kat tuan-tuan ni. Nah, hak ni kita akan penerah dalam kuliah-kuliah kita nanti. Kita akan sambung sampailah habis wasiat yang diberikan oleh Imam Hatim Al-Assam dalam kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, pergi cari, nampak ringkas ni, dia ada versi Jawi pun ada, versi Rumi pun ada. Pergi cari kitab ke kedai-kedai kitab ni, Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Baca kitab Ayyuhal Walad ni tuan-tuan, dan kebanyakan kitab Imam Ghazali ni, Allah bahasa dia sangat indah, bahasa dia sangat halus. Kita baca ni seolah-olah Imam Ghazali duk mengajak kita di depan ni. Ayyuhal Walad ni tuan-tuan, karangan Imam Ghazali menjawab persoalan anak murid dia. Salah seorang anak murid dia yang sangat mencintai akan Imam Ghazali tulis surat pada Imam Ghazali untuk berikan wasiat, untuk berikan beberapa pesanan sebagai panduan pada dia. Jadi anak murid ni tulis surat, walaupun dia tahu dia mengaji ke Imam Ghazali, dalam kitab Imam Ghazali itu berlambak ada wasiat, ada pesanan, ada macam-macam, tapi dia tulis juga. Dia nak Imam Ghazali tu balas surat dia. Pasal apa? Pasal dia kasih dan sayang sungguh pada tok guru dia ni. Jadi Allahu Akbar, tu yang kata hebatnya Imam Ghazali ni. Kalau kita lah tok guru tuan-tuan, mu duk mengaji ke aku, kitab aku berlambak mengaji, khatam lah kitab tu, mu nak tanya datang apa lagi. Dalam kitab aku tu berlambak ada wasiat, ada pesanan, ada macam-macam. Bukan setakat nak selamat dunia, bahkan insya-Allah selamat dunia akhirat. Tapi hebatnya meraihkan ikram, memuliakan pengajian majlis ilmu tu, Imam Ghazali jawab surat daripada anak murid yang sangat cintakan dia. Dia jawab dengan penuh keikhlasan, dengan hati dia yang sangat ikhlas, dan pesanan itulah dibukukan menjadi kitab yang disebutkan sebagai Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Kalau tuan-tuan beli di kitab ni, dia ada 25 wasiat. Dia ada 25 pesanan daripada Imam Ghazali kepada anak murid dia. Dan malam ni tuan-tuan, insya-Allah sampailah habis wasiat ni, saya petik wasiat yang ke-15 risalah yang ada pada tuan-tuan tu, insya-Allah kita jadikanlah pedoman untuk kita meneruskan sakibaki 1444 Hijriah ni, insya-Allah. Wasiat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam risalah tu, muka surat 33, 8 wasiat Imam Hatim Al-Assam rahimahullahu ta'ala yang ditulis dalam kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Ghazali rahimahullah, wasiat nasihat yang ke-15. Baik. Wahai anakku yang tercinta, ayyuhal walad. Nampak? Sebab tu karangan Imam Ghazali ni halui. Wahai anakku yang tercinta,
Al-Imam Hatim Al-Assam rahimahullah pernah ditanya akan gurunya Al-Imam Syaqiq Al-Balqi rahimahullahu ta'ala. Baik, satu hari kata Imam Ghazali, Imam Hatim Al-Assam ditanya oleh guru dia Imam Syaqiq Al-Balqi, engkau telah belajar daripada aku selama 30 tahun lamanya, mau duk ngaji ke aku 30 tahun. Lama tak tuan-tuan? Tuluz zaman, kata Al-Imam Syafi'i. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatun ustazin wa tuluz zaman. Antara 6 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, syarat untuk menuntut ilmu ada 6. Salah satu dia dipanggil tuluz zaman, masa dia panjang. Kita sistem kita daripada umur 6 tahun sampai sekolah rendah habis darjah 6, berapa? 6 tahun. Sekolah menengah sampai tingkatan 6, 6 tahun. 12 tahun ambil degree 4 tahun. Berapa? 16 tahun. Sambung master 2 tahun. 16 campur 2, 18 tahun. Kemudian ada rezeki sambung pula PhD, bohlah paling lama 3 tahun. 19 tahun. Jadi lebih kurang 20 tahun. Campur kedebuk-kedebak habis. 20 tahun. Ni 30 tahun satu guru je. Mau dapat nak tambah. Maka dia kata, maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripada aku, yang mau mengaji ke aku 30 tahun ni mau boleh nak tambah? Tu bahasa kita orang Kedah lah kan, semua menatang mau boleh nak tambah. Maka Imam Hatim Al-Assam rahimahullahu ta'ala menjawab, aku telah menghasilkan 8 faedah daripada segala apa yang aku pelajari. 8 benda je. Mami, yang mau duk ngaji 30 tahun ni mau boleh 8 benda je. Mau ngaji nak tambah. Dia 30 tahun punya belajar boleh 8 perkara je. Kalau kita lah dah teruklah mau orang mau ngaji 30 tahun boleh 8 benda je. Cuba tuan-tuan buka muka surat lah kali. Dalam risalah tuan-tuan tu muka surat 39. Langkau Ustaz. Tengok Ustaz tang belakang tu muka surat 39. Ada muka surat di atas tu. Lah kali. Helaian yang terakhir. Tengok apa Imam Syaqiq Al-Balqi kata. Lalu Imam Syaqiq Al-Balqi berkata, apabila dia dengar semua yang telah diceritakan ataupun diterangkan oleh anak murid dia Imam Hatim Al-Assam, bila dia dengar, dia kata apa? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca akan Taurat, akan Injil, Zabur dan Al-Quran, maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah beredar pada membahas 8 masalah yang telah engkau sebutkan tadi. Habaq kata punya besar wasiat Imam Hatim Al-Assam, secara kesimpulannya ia merangkumi segala isi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Macamlah kita baca suratul Fatihah 7 ayat, sab'ul mathani 7 ayat yang berulang-ulang itu merangkumi akan maksud seluruh isi Al-Quran. Maka tok guru dia kata, hak muhabba ke aku, muayak ke aku 8 perkara tadi ni ada terkandung dalam Zabur, ada terkandung dalam Taurat, ada terkandung dalam Injil, ada terkandung dalam Al-Quran. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan kitab yang telah aku sebutkan tadi. Besar tak? Besar. Baik muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Balik pada muka surat 33 awal itu, maka kata Imam Hatim Al-Assam, pada pikiranku
8 perkara ini sudah memadai untukku, kerana aku mengharap padanya nanti keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tu matlamat kita. Kita nak hasanah dunia, kita nak hasanah akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Insya-Allah tuan-tuan. Nah, kita fokus 8 perkara ni, kita cuba pelan-pelan amal, mudah-mudahan selamat kita beroleh hasanah dunia dan akhirat. Hak ni tuan-tuan boleh buat balik risalah ni, setiap kali ada kuliah kita tuan-tuan buat mai. Nah, jangan tinggal di rumah pula. Bulan depan tak buat mai, berdiri atas kerusi. Boleh tak kata? Boleh ke tu janji? Sign MOU. Tak buat mai, berdiri atas kerusi. Baik. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Lalu kata Imam Syaqi Al-Balqi, apakah 8 faedah itu? Maka Imam Hatim Al-Asam menjawab, 8 faedah itu ialah, tengok yang pertama. Yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bahawa bagi setiap makhluk itu mesti ada sesuatu yang dikasihi dan diasyikinya. Duk tengok-tengok di makhluk di dunia ini, semua ada yang kasih mengasihi, sayang menyayangi. Mana kata diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu, setiap makhluk dia tak boleh pi tunggai. Nah, dia mesti berpasang-pasangan. Ada aja benda yang dia sayang, dia ingin disayangi dan dia juga ingin menyayangi. Itu fitrah. Sebab itu diciptakan Hawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam duduk seorang-seorang, tengok burung merpati pun ada sepasang, tengok binatang lain bergerak berpasang-pasangan. Maka fitrah kita manusia, ada saja benda yang kita sayang, kita menyayangi dan disayangi. Itu nombor 1 dia kata. Nah, dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihinya itu hanya akan menemani akan kekasihnya itu sampai ia sakit saja. Tidak tuan-tuan? Sampai sakit saja kita sayang. Hari itu Allah dah tunjuk dah tuan-tuan. Ujian yang Allah bagi kat kita ni, Allah sebut dah dalam Quran, afalam takunu taqilun, awak apa tak mau fikir kan? Allah sebut dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Pasal apa hangpa tak reti fikir? Pasal apa? Ramai manusia yang telah disesatkan oleh syaitan. Allah cipta apa tuan-tuan? Yang membawa maksud kepada Imam Hatim Al-Asam kata, hang sayang lagu mana pun, dia kata, aku melihat akan makhluk ini boleh teman orang yang dia sayang waktu sakit je. Yang kata Allah uji apa tadi hari tu, COVID-19 lah pun duk ada lagi lah, hingga sikit lah. Nah, Allah sayang kita, Allah angkat sikit-sikit, alhamdulillah. Hari tu ni tuan-tuan, Allah datang kuman tu saja ya, tutup masjid. Bukan sekat tutup tuan-tuan, ambulan main ambil di rumah. Kalau ada kes je, ambulan main ambil di rumah. Kemudian Allah angkat sikit, dibenarkan kuarantin dalam bilik rumah sendiri. Jadilah bila ambulan main ambil tu, ini maksud dia ni. Ambulan main ambil tu
ada di antara kita, itulah lambaian yang terakhir. Betul tak? Allahu Akbar. Kan kita tengok dalam WhatsApp, kita tengok dalam video, anak kecil je umur 4 tahun, umur 5 tahun dijangkiti, terpaksa naik ambulan, bawa beg, naik ambulan pi seorang-seorang. Mak pak boleh teman tak? Tak boleh teman. Kita pun Allah uji, ada di antara suami yang kematian isteri kerana Covid, ada di antara isteri yang kematian suami, tapi tak boleh teman. Ambulan main ambil di rumah aja, pi hospital tu, mungkin itulah lambaian dia, lambaian yang terakhir. Sampai di hospital okey lagi, 2 hari lepas itu pihak hospital telefon, kak, suami kak terpaksa ditidurkan ICU. Tak apa lagi, tak boleh pergi tengok lambaian tadi ni, yang lah ni, tak boleh pergi tengok. Selang pula 2 hari, Allah telefon, awak hospital telefon, nak kak sabar nak, suami kak tak ada. Boleh pergi tengok tak? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sayanglah lagu manapun, pihak hospital lah yang urus, hospital lah yang bawa masuk sampai liang lahat. Kita boleh tengok kok jauh ya, tidak tuan-tuan. Tapi Allah sayang kita, doa kita, doa orang tua-tua, doa binatang-binatang yang melata, doa anak-anak kecil yang tak berdosa. Subhanallah. Lah ni alhamdulillah dah. Lepas itu dia longgak sikit. Kalau kematian kerana Covid, kaum keluarga boleh sempurna, tapi kena pakai baju Apollo tu, baju angkazawan tu. Tuan, tu dia kata ni, boleh teman waktu sakit je, do elok-elok. Berapa banyak kes tuan-tuan, kan mak kita sakit, ayah kita sakit, kadang dekat nak mati sehari 2 lagi, nampak sihat. Kita pun tengok sihat, abang ayah cik nak kena balik dah, cik ambil cuti seminggu dah, cik kerja, anak duk Putrajaya tu. Elok balik sampai kat Sungai Perak, adik telefon, abang awak ayah tak ada dah. Tidak tuan, kita keluar rumah tadi tinggal nampak sihat dah, kata orang telefon tak ada. Batu dia kata yang sayang tera mana pun boleh teman sampai sakit saja. Kemudian dia kata apa lagi? Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehinggalah ke dalam kubur. Itu hak paling maksimal. Boleh teman sampai kita tak ada pun duk lagi di telinga kita, mak, ayah ingat Allah, Allah. Batu orang tuan-tuan, jangan tinggal lah, jangan tinggal. Kita kena teman dia saat itulah, saat godaan yang macam-macam. Subhanallah, menghadapi sakaratul maut ni, subhanallah. Duklah telinga dia, ajaklah korang-korang, mak ingat Allah, 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 sampailah habis. Manakala yang lainnya akan terus pulang dan tidak mau bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur, ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri. Ada tak tuan-tuan? Sayang lagu manapun habaq kat Tok Imam, Tok Imam, saya ni sayang sungguh kat suami. Pasal apa? Sayang sungguh, tak pernah berpisah. Boleh tak kambuh dengan saya kali? Boleh tak? Ada Tok Imam bagi. Tok Imam kata tak apalah, pasal hampa tak nak pisah, aku kambuh dengan hang kali. Pernah aku tuju? Tak ada. Sayang lagu mana pun, betul dah, sehidup semati, satu satu, sehidup semati, satu dalam kubur, satu balik. Yang akan hantar kita pi kubur ni 3. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid yatba'u mayyita salasah. Yang akan hantar kita pi kubur ni ada 3. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 akan balik, 1 akan tinggal. Yarji'u, yang akan balik ni apa dia? Ahluhu wa maluhu. Ahli keluarga balik, harta kita balik. Hapi hantar kita di kubur ni, kereta sikit punya elok lah, Velfire pun buat kereta mayat tu. Tu ya, Velfire takat tu lah, boleh tanam dengan Velfire tu sekali, tak ada pasal. Sekupang dalam poket pun kena buang.
Dua akan balik, ahli keluarga akan balik, harta akan balik, wa yabqa wahid, satu akan tinggal apa dia? Amaluhu, amalan kita. Lalu dia kata, aku memikirkan dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi akan kekasihnya sampai ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman yang setia. Makna kekasih yang sebenar apa dia? Bukan sahaja boleh menjadi peneman di dunia, bahkan sampai di barzakh, sampai dalam lubang kubur, sampai dibangunkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, ia tetap jadi teman kita yang setia. Apa dia? Maka dia kata, tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat yang demikian itu melainkan amal yang saleh. Amal yang saleh. Matinya anak Adam, maka putuslah segala amalan dia, illa min salah, melainkan 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Nanti ada ni, dalam ni pun wasiat bab sedekah, nanti insya-Allah kita baca. Bab sedekah pun ada. Sedekah jariah walau sikit. Walau sikit. Setiap kali kita main jemaat, kita sedekah. Setiap kali walaupun sikit lah, sehari RM1 pun tak apa. Mai dengar majlis ilmu, kita buh lang tabung masjid. Mudah-mudahan duit yang kita buh tu bukan saja boleh bayar apikaran di masjid, tapi duit itulah boleh buat segala aktiviti masyarakat di masjid. Alhamdulillah. Selagi masjid ni digunakan, maka selagi itulah pahala sampai kat kita, walaupun kita duduk dalam lubang kubur. Walaupun duduk dalam lubang kubur. Kan pernah saya cerita hari tu, kalau tuan-tuan ingat saya nak ulang. Cerita bab pahala seorang sahabat Nabi. Kan dia sentiasa mayang di masjid Nabi. Sampai 2-3 hari tiba-tiba dia tak main. Saya ringkaslah cerita tu. Dia tak main. Bila dia tak main, Nabi tengok heran, pasal apa sahabat kita tak main ni? Nabi tanya orang lain, hampa tahu tak rumah dia tang mana? Tahu. Berjalan kaki pi rumah dia tu, makan masa perjalanan 2 jam, tu pun dia sampai masjid. Macam kita pi umrah lah tuan-tuan, kita pi semayang duduk Masjid Haram, duduk Masjid Nabawi tu, kadang-kadang duduk maghrib tu tak balik dah. Maghrib Isya. Kadang-kadang kita pi Lahore tu asak tak balik dah. Balik makan tengah hari mai duduk pula. Lepas asak tu tak balik dah, duduk baca Quran buat apa sampai maghrib tu. Lepas tu Isya pula baru balik. Barulah pergi cari makan lepas Isya tu. Kan? Duduk di masjid, tiba-tiba dia tak main, Nabi pergi rumah dia. Bini dia kata apa? Tak ada dah, rupanya mati dah. Nabi tak tahu. Tapi bini dia kata apa? Cuma aku heran. Heran lagu mana? Sebelum dia mati, dia sebut 3 benda. Dia sebut jauh, baru, semua. Aku tak tahu apa dia jauh, apa dia baru, apa dia semua. Apa dia yang kata jauh ni? Apa dia yang kata baru ni? Apa dia yang kata semua ni? Aku tak faham. Nabi senyum. Nabi kata, sesungguhnya sahabat kita ni bila dia nak mati, Allah nampakkan kebaikan dia. Allah nampakkan kebaikan. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, 2 aja. Sama ada satu lubang daripada taman-taman syurga, alhamdulillah, atau na'udzubillahi min zalik, satu lubang daripada api neraka. Itu je. Allah tayang video ni sama ada video rahmat, video nikmat atau bala. Itu je. Tak usah kata malaikat tibai ke apa, tak usah cakap bab tu. Nak mati tu Allah tayang, dan filem yang ditayang tu tayangan ahli syurga. Subhanallah. Pasal tu seronok. Kan Nabi kata 2 kematian ni 2 jenis je. Hak menyeru kita angkat bolang kanda tu nak keluar daripada rumah, Al-Fatihah. Baca tu hak duk dalam kanda tu kata dah 2 perkataan. Satu, hak jenis nombor 1, hampa buat apa lagi ni, aku tak sabar dah. Aku tak sabar nak pi pada janji Allah. Pasal Allah tunjuk dah.
Hak satu lagi, dah celaka lampau manusia, apa nak bawa pergi ke mana, aku tak mau. Pasal dia nampak dah azab Allah. Kita tengok tu isyuknya, tengok muka dia manis aja, nampak macam tidur aja, nampak macam dia seronok aja. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allahu akbar. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik pada kisah tadi, jauh baru semua Nabi kata Allah nampakkan kebaikan dia. Yang jauh tu apa dia? Allah nampakkan perjalanan dia mai masjid, pahala dia mai masjid. Yalah, kita lah ada motor, kita lah ada kereta, pahala setiap kali tayar pusing, pahala kita buh minyak nawaitu nak mai masjid. Subhanallah. Bukanlah abang kata dengar hadis ni kena jalan kaki. Dah, dia tak suruh dah ada kereta, naik kereta, tayar botak, nak kena ganti kereta, pahala. Pasal kita guna kereta tu mai masjid, motor tu mai masjid, pahala. Allah nampakkan kat dia. Yang kata jauh tu apa dia? Dia kata alangkah baiknya kalau jarak aku lebih jauh daripada masjid. Subhanallah tuan-tuan. Kita mai masjid ni, we are the selected person among the others. Am I right, boss? Kan? Tuan-tuan, bangga. Oh, dolang kahwin ni kena hebat. Gila. We have to be proud to ourselves. Why? Because we are the selected among the others. Kita kena rasa bangga dengan diri. Pasal Allah pilih kita. Ni jangan waqina azaban nar, minta jauh daripada neraka Allah, minta jauh daripada neraka. Makna kita nak masuk syurga nak, tapi masjid rumah Allah ni tak mau mai. Malam ni tak elajak kena ada mesyuarat kau mai. Ada mesyuarat mana ni? Boleh sikit lagi? Sikit lagi insya-Allah. Guru besar kata gitu, okey. Guru kecil ni dia tanya guru besar. Guru besar ke bagi segena sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat. Syurga nak pi. Tapi Allah kata rumah aku sikit punya cantik. Tanyalah orang lepi-lepi lama dulu mayang dia menaksah kayu tu sama-sama dengan sejuk kedebung lebih pada nak runtuh menaksah. Mayang waktu aku tak ramai, mayang tarawih kedebung. Sama mayang tarawih ni kaki kanan tonyoh kaki kiri tonyoh kaki kanan. Pasal apa? Nyamuk. Lah, cuba tengok aircon apa penahap ada. Allahu akbar. Tengok Masjid Aisyah ni subhanallah. Kita bilang kira aircon. Tak cukup tepi, tengah, atas, bawah. Tengok kapet, tengok Allahu akbar. Tak selesa. Pasal kalau lena lah ni mengeruh tak tahu nak abang. Sejuk, syok. Tu pun tak mau main. Allah kata syurga hang nak. Tapi masjid ni bukan pasal kita rajin, tuan-tuan. Sebab tu kita kena rasa bertuah bangga ni. Bukan pasal kita rajin. Pasal Allah pilih, Allah gerakkan hati kita untuk main jadi tetamu di rumah dia. Bukan nanti pergi umrah, tetamu Allah. Ni, masjid ni pun tetamu. Macam kita lah rumah kita. Kawan tu bagi salam 4 kali setengah, tapi kalau kita tak mau buka pintu, tak kenan, tak suka kat dia, mai dah hang tua ni, kita tak buka pintu. Tapi kalau kita berkenan, tak ada nak bagi salam, tengok kereta konak je, buka pintu lah. Betul tak? Tuan-tuan, jangan sampai kita pilih nak masuk masjid dengan kaki atau nak masuk masjid dengan kepala. Tuan faham tak? Masuk masjid dengan kepala, bila orang usung duduk dalam kanda tu, masuk kepala dulu, metak di depan. Nak sembahyang belakang imam ke ataupun nak sembahyang duduk depan imam, pilihlah sendiri. Tepuk dada tanya iman. Dah sungguh pejam saya aku ni, ya Allah, rumah Allah di dunia ni aku sekali tak teringin Allah tak jemput aku pi rumah dia di dunia. Agak-agak Allah nak jemput dah aku pi rumah yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Tentu cukuplah tuan-tuan. Tentu pun cukup dah. Tepuk dada tanya iman. Tapi tak boleh sangka buruk lah. Sebab mati ni hak Allah. Mati ni hak Allah. Nah, ending tu hak Allah. Cuma kita minta, Allahumma ya muqallibal qulub,
Tuan-tuan, kita yang ada dalam masjid ni, yang istiqamah berjamaah, yang istiqamah mengimarahkan majlis ilmu ni, mintalah pada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub. Yang inilah doa yang diajak Nabi, yang sangat ditakut oleh Nabi SAW. Nabi pun minta pada Allah, wahai Allah yang membolak-balik akan hati. Dia tinggi suara ke, merasa sakit, jadi bisui bawah perut, bawah pelipat perut, nak sujud tak boleh. Tu Allah tarik nikmat dah sikit. Wahai Allah yang membolak-balik akan hati, sabit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkanlah hati aku ya Allah pada jalan agamamu ya Allah. Hari ini engkau pilih aku rajin main masjid, hari ini engkau pilih aku rajin duduk dalam majlis ilmu, maka tetapkanlah hati aku ya Allah, agar aku cintakan masjid, agar aku cintakan majlis ilmu. Janganlah bolak-balikkan hati aku ya Allah. Allahu Akbar. Minta pada Allah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tadi pada jauh Allah gambarkan pahala dia. Dia kata lebih baik kalau jauh. Yang kedua apa dia? Baru ni apa? Perjalanan dia nak pergi masjid. Waktu sejuk, dia jumpa satu pengemeh yang kesejukan, maka dia bagi jaket dia tu, baju sejuk, selimut dia tu yang dah agak koyak, yang lama, dia bagi kat pengemeh tu. Allah nampakkan pahala keikhlasan dia, walau pakaian sejuk tu lusuh, walau pakaian baju tu sejuk tu lama, jadi lama pun Allah nampak pahala. Tu ni kata baru, alangkah baik kalau aku sedekah yang baru. Tu yang dia kata baru tu. Semua apa dah? Pengemeh tadi lapak, dah lah sejuk lapak, bekalan yang dia ada tu dia bahagi dua. Separuh dia ambil kat dia untuk dia makan, separuh lagi dia bagi kat pengemeh tu. Pahala separuh tu Allah nampakkan kat dia. Pasal tu dia kata semua, alangkah baik kalau aku bagi semua. Nah, abang kata apa? Besar pahala sedekah. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, maka kata Imam Hatim Al-Asam, maka aku terus menjadikan amal yang soleh itu sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi akan kuburku dan menghiburkan hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian di dalam kubur. Subhanallah. Tuan-tuan, Quran, sedekah jariah kan. Pertama, sedekah jariah. Dua, ilmu yang manfaat. Bukan nanti jadi ustaz. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kata Nabi daripadaku walau satu ayat. Ni pahala mudah dah tuan-tuan, mudah. Tuan-tuan pergi photostat ni, saya bagi kat tuan-tuan ni, saya jariah kat tuan-tuan, pahala kat saya dah. Lagi tuan-tuan baca, tuan-tuan dapat layan ni, tuan-tuan photostat pula. Ni bukan surat layang lah. Tuan-tuan photostat ni Ustaz Suhaimi bagi kat kami dalam kuliah malam tu, nah aku bagi kat hang. Hang bacalah. Kalau hang rajin nak pergi dengar penerangan, bulan depan minggu kedua Sabtu malam Ahad hampir majlis Aisyah, Ustaz Suhaimi akan cerita ni. Ni aku sedekah kat hampa 10 orang. Seorang photostat 10, bagi kat kawan-kawan baca. Dia balik rumah dia baca. Pahala tak? Bukan payah pahala. Satu ni pedit dia 5 rupang ya, pasal kalau selai sekupang 5 lay 5 rupang, 10 lay RM1. Bagi kat 10 orang baru RM10. Dia baca, isteri dia baca, anak-anak dia baca, pahala tak? Subhanallah. Celah-celah tu terbuka pula hati dia, main mengaji. Dia baca-baca, menarik kan, aku nak pergi dengar. Dia main mengaji. Dia main mengaji, dia dengar, dapat pahala dah kat kita. Allah. Sebab tu pahala tu mudah. Dosa mudah dia. Dosa mudah. Pilih. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Tapi nak senang bukan senang. Nak senang bukan senang. Nak jadikan anak yang mendoakan kita. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bukan senang. Ya Allah,
ampunkan dosa-dosaku ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu dan ayahku ya Allah, kasihilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihiku di waktu kecil. Tak ada dah kasih sayang yang paling besar tuan-tuan, melainkan kasih sayang ibu dan ayah pada anak dia yang masih kecil. Anak besar kita apa heran sangat dah, tapi kecil-kecil waktu baby tu jaga sungguh, nyamuk tak bagi hinggap, lalat tak bagi hinggap. Sebab tu kalangan ulama, Rabbayani saghira, macam mana mereka kasih kat aku waktu kecil, macam itulah kasihlah mereka ya Allah. Tapi bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nak bagi anak lekat solat bukan senang, nak bagi anak dekat dengan Quran bukan senang. Quran duk tang tu, nak dapat syafaat Quran, kita nak bangun kena pi ambil dia, bangun pi cari dia. Bukan Quran main lompat, Quran tu main lompat kita tak. Tapi dalam kubur Quran tu main cari kita. Kita dah terbaring dah, tapi Quran tu main cari kita. Pasal apa? Syafaat di alam syafaat di alam barzakh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti takat faedah yang pertama tu. Pertemuan insya-Allah bulan depan kita stop saat wasiat Imam Hatim Al-Asam. Pertemuan minggu depan kita akan bahas berkaitan bab Ramadan saja, semangat untuk ihya Ramadan. Kemudian lepas raya kita sambung balik insya-Allah kuliah ni, retah ni jangan bagi hilang. Bahkan saya insya-Allah tuan-tuan putus setiap lah, kongsilah pahala kita ni bersama dengan kawan-kawan kita yang lain. Nah, kok sikit nak tanya apa? Kalau tak ada apa, insya-Allah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu kelemahan kita sendiri. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.